rasaku, dihaluskan rohmu hingga memancarkan keindahanmu. 主所爱的弟兄姐妹们，主日平安！ Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. 感谢上帝带领着我们，保守着我们，能够来敬拜他，能够来学习他的话语。 Bersyukur pada Tuhan, Tuhan memberikan kita hati yang rindu untuk beribadah dan untuk belajar firman Tuhan. 也就上帝在我们看他的话语、学习他话语的同时，使我们更明白他的旨意。 Biarlah ketika kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat lebih mengerti isi hati Tuhan. 所以在我们一同来看上帝话语之前，我们先来祷告。 Sebelum kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 天父，我们一同来到你的面前， Bapa dalam surga, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. 主，我们同心合意的来敬拜你。 Tuhan, kami bersehati datang memuji Engkau. 主，你是鉴察人心的主。 Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang adil dan setia. 你看我们每一个人来到你面前所预备的心是如何的。 Tuhan, Engkau dapat melihat hati setiap kami ketika kami datang menghadap Engkau, bagaimana persiapan hati kami. 主啊，在这样你所预定的日子，使我们能够有一个敬畏的心来敬拜你。 Di dalam satu hari ini yang Tuhan tetapkan, setiap kami boleh dengan hati yang penuh hormat datang menghadap kepada Tuhan. 在这样的一个环境当中，主啊，求你使我们有坚定的信心来仰望依靠你。 Di dalam keadaan seperti sekarang yang kami hadapi, biarlah Tuhan berikan kami iman untuk kami boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan. 也求主你保守我们，无论在哪里，使我们的一言一行都能够按着你的真理去行。 Biarlah juga Tuhan memberkati, melindungi, dan memimpin setiap kami, agar setiap perbuatan kami, setiap bahasa yang keluar dari mulut kami, itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. 因为主耶稣基督，你已经为我们留下了榜样， Karena Yesus Kristus telah memberikan kami teladan. 也求主你使我们能够去效法，能够成为别人的榜样。 Biarlah Tuhan juga mengajari kami, kami juga boleh menjadi teladan bagi banyak orang. 我们将以下的时间完全交在你的手中， Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. 你亲自来祝福你的话语， Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati firman-Mu. 垂听我们在你面前的祷告。 Tuhan, dengarlah setiap doa kami. 奉耶稣基督的名祈 Di 求 dalam，nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，每年的5月的第2个礼拜日呢，都是国际的母亲节。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setiap bulan Mei di minggu kedua kita pasti merayakan Hari Ibu Internasional. 所以在这里，在基督里祝福每一个母亲，每一位母亲都有从神而来的平安、健康和喜乐。 Jadi sekarang di dalam Kristus saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada setiap ibu-ibu. Biarlah kita semua boleh memiliki damai di dalam Tuhan. 母亲节虽然不是教会的节日， Hari Ibu walaupun bukan satu perayaan gereja, 但是它却是从教会推广而从教会发起而推广到世界各处的。 tetapi perayaan Hari Ibu ini justru dimulai pertama kali atau didorong oleh kegiatan di dalam gereja. 是要让全世界做儿女的 Ini mendorong supaya setiap anak-anak di dunia 可以被提醒要去感念做母亲的辛劳，还有她的伟大。 setiap anak-anak di dunia boleh diingatkan untuk mereka mengingat akan kasih ibu kepada mereka. 正如有一句话是这样说的， Seperti ada sebuah kalimat mengatakan, 他说：“因为有母亲的爱， karena ada kasih ibu, 让我们相信上帝并没有忘记人们。 membuat kita percaya bahwa Tuhan tidak melupakan manusia. 上帝的爱从一方面透过母亲的爱来表达出来， Kasih ibu bisa terpancarkan, kasih Tuhan bisa terpancarkan di dalam kasih ibu. 使我们可以在母爱中感受到上帝爱的伟大和无私。 Membuat kita di dalam kasih ibu, kita dapat merasakan kebesaran kasih Tuhan kepada kita. 所以在一个人的成长过程当中， Jadi di dalam pertumbuhan setiap manusia, 甚至说在一个人的一生当中， di dalam kehidupan seorang manusia, 一位母亲对她的子女的影响都是非常大的。 pengaruh seorang ibu terhadap anaknya itu sangat besar. 因为子女从父母那里所得到的， Karena anak-anak mendapatkan lebih banyak daripada ibunya. 不只是说长得与父母相似的面孔， Yang mereka dapatkan bukan hanya mungkin kesamaan genetik mirip di dalam wajah. 他更能从父母那里得到
言行举止，还有行事为人、性格以及信仰。 Tetapi yang anak-anak dapatkan dari orang tua mereka, khususnya mereka mendapatkan karakter mereka, bagaimana mereka bertindak tanduk dan merespon terhadap sesuatu. 所以我们常常听人家对父母说：“哎呀，你家的孩子好像你呀。” Jadi kita sering mendengar orang mungkin berkata, anakmu ini mirip sekali dengan kamu. 那这个像，一方面是指这个孩子长得像父母， Mirip ini biasanya menunjuk kepada mungkin wajahnya mirip dengan orang tuanya. 另一方面呢，也是指这个孩子的行事为人，他的性格或者他所表达出来的感觉，让人觉得啊，这就是他的孩子。 Di aspek lain mungkin kita melihat anak ini di dalam karakternya mirip sekali dengan orang tuanya. Jadi kita melihat, oh ini anakmu. 所以父母的行为、父母的一切，包括信仰，都会给孩子带来一定的影响。 Jadi iman orang tua, perbuatan orang tua pasti mempengaruhi anak-anaknya. 那么在家庭当中，那母亲作为榜样应该是如何的呢？ Jadi kalau di dalam sebuah keluarga kita katakan ibu menjadi seorang teladan, bagaimana ini dapat dilakukan? 我们一同来看一处经文。 Kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. 首先看撒母耳记上， Pertama-tama kita membuka kitab 1 Samuel, 撒母耳记上的1章12到18节。 kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 12 sampai 18. 撒母耳记上1章12到18节。 Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai 18. 我先用中文来读， Baca terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin. 接下来21节到28节，还有第2章的18到19节，用印尼文来读。 21 sampai 28 dibacakan dalam bahasa Indonesia beserta dengan pasal 2 ayat 18 sampai 19. 撒母耳记上1章12到18节，哈拿在耶和华面前不住地祈祷，以利定睛看他的嘴。原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音。因此以利以为他喝醉了。以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人。”清酒、浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。不要将婢女看作不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容。 Ayat 21 sampai dengan 28, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan 19. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. 我们的经文就读到这里。 Pembacaan kitab suci sampai di sini. 那么这段经文当时所处的背景是在士师时代。
Latar belakang dari cerita ini terjadi pada masa hakim-hakim. 以色列人的领袖摩西还有约书亚，他们那个时候已经不在了， Pemimpin bangsa Israel pada saat itu Musa dan Yosua tidak ada lagi. 所以当时他们处在一个很黑暗、很混乱的时期。 Jadi pada masa itu bangsa Israel memasuki masa yang begitu gelap dan kacau. 士师时期，圣经当中说那是没有王，个人任意而行。 Masa hakim-hakim dicatat dalam Alkitab adalah satu masa yang tidak ada raja dan semua orang bertindak sesuka hati. 但是在那个混乱的时代当中，我们在圣经当中看到， Tetapi di dalam masa yang begitu kacau, di dalam Alkitab kita dapat melihat 有一个虔诚敬仰上帝的妇人， ada satu ibu yang begitu takut akan Tuhan. 叫哈拿。 Namanya Hana. 她求上帝赐给她一个儿子。 Hana memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya seorang anak. 圣经当中告诉我们，他给他起名叫撒母耳， Alkitab memberitahu kita anak ini akhirnya diberikan nama Samuel. 意思是这是我从耶和华那里求来的。 Artinya ini yang kuminta daripada Tuhan. 那么在撒母耳的身上有三重的身份， Di dalam diri Samuel memiliki 3 status. 一个是先知、 Satu, dia adalah seorang nabi. 祭司， Dia adalah seorang imam. 还有士师。 Dia juga adalah seorang hakim. 我们也看到他亲自高立了大卫王。 Kita juga melihat bagaimana Samuel dengan tangannya sendiri mengurapi Raja Daud. 在之后使一个混乱的以色列时期能够有了转机。 Di dalam satu masa Israel yang begitu kacau memiliki satu titik balik. 可以说，撒母耳一生所做的都有神的带领和旨意。 Boleh dikatakan semasa hidup Samuel apapun yang dilakukannya semua di dalam pimpinan Tuhan. 但是说，我们也知道，也离不开他母亲哈拿在上帝面前的祈祷。 Kita semua tahu ini tidak terlepas dari peranan ibunya Hana yang terus berdoa kepada Tuhan. 离不开他母亲在神面前的奉献， Tidak terlepas dari apa yang telah dikerjakan Hana. 离不开他母亲对撒母耳的一个影响。 Tidak dapat terlepas dari pengaruh seorang ibu yaitu Hana kepada anaknya Samuel. 所以第一点，我们来看，母亲作为榜样呢，我们首先一定要有坚定的信心。 Jadi poin pertama ketika seorang ibu ingin menjadi teladan bagi anak-anaknya, dia harus memiliki iman yang kokoh. 我们一定要有坚定的信心。 Harus memiliki iman yang pasti dan kuat. 当我们打开撒母耳记的时候， Ketika kita membuka kitab 1 Samuel, 那么第一章就告诉我们有一个名叫以利加拿的人。 di ayat pertama memberitahu kita ada seorang laki-laki bernama Elkana. 他说有2个妻子， Dia memiliki 2 orang istri. 比尼拿他有儿女， Penina memiliki anak-anak, 但是哈拿没有儿女。 tetapi Hana tidak mempunyai anak. 所以这个比尼拿就常常说一些难听的话啊、讥讽的话呀，他去惹哈拿的气。 Jadi Penina ini sering sekali menyindir bahkan mengejek Hana. 为此呢，哈拿感到非常的愁苦，他很难过。 Jadi pada saat itu Hana merasa begitu bersusah hati dan bersedih. 那是因为当时在以色列，如果没有儿女的话， Itu karena pada zaman itu jika bangsa Israel ada yang setelah menikah tidak memiliki keturunan, 他们会认为这个妇人受到了上帝的咒诅， mereka akan mengira bahwa wanita ini mendapat kutuk daripada Tuhan. 因为在当时他们认为儿女是上帝所赐给他们的产业和祝福。 Karena pada zaman itu mereka menganggap anak-anak itu adalah pemberian harta yang Tuhan berikan kepada mereka. 我们看到哈拿虽然她愁苦，她难过， Kita melihat walaupun Hana memang begitu sedih, 但是她并没有用自己的方法去与比尼拿去争吵啊，或是用什么样的方式去报复他。 tetapi kita bisa melihat Hana tidak membalas dengan sebuah tindakan apapun untuk membalas kepada Penina. 圣经告诉我们说，他乃是将他的愁苦重担带到上帝的面前。 Alkitab memberitahu kita Hana membawa seluruh pergumulan dia kepada Tuhan. 他在耶和华面前不断的祈祷，不断的倾心吐意。 Di hadapan Tuhan, Hana tidak henti-hentinya memohon dan berdoa. 他相信一切都在上帝的掌管当中。 Hana percaya bahwa segala sesuatu berada di dalam kedaulatan Tuhan. 他相信这些事情对上帝来说并不是难事。 Hana percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang sulit bagi Tuhan. 他也知道这些愁苦啊，这些环境呢，不能使他远离上帝。 Hana juga tahu segala kesulitan ini, kesedihan ini, kondisi seperti ini tidak dapat membuat dia jauh daripada Tuhan. 所以主所爱的弟兄姐妹们，哈拿的一生，他也会遇到愁苦，遇到环境。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan Hana dia mengalami kesulitan, kesedihan.
那么同样的，我们的一生多少也会经历愁苦和环境。 Sama halnya dengan kehidupan kita juga sekarang, kita juga mengalami begitu banyak mungkin masalah, kesulitan ataupun kondisi apapun. 也许是在我们的生活当中， Mungkin di dalam kehidupan kita, 也许是在我们的家庭当中， di dalam keluarga kita, 也许是我们在工作的时候， atau ketika kita bekerja, 甚至说我们什么都不做，在我们所面临的环境的时候， ataupun mungkin ketika kita tidak merespon segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, 就好像我们现在所面对的疫情， seperti wabah yang kita hadapi sekarang. 它已经真切地影响到了我们的生活我们的工作，甚至我们来教会敬拜上帝。 Wabah ini telah mempengaruhi kehidupan kita, pekerjaan kita, bahkan ibadah kita kepada Tuhan setiap hari Minggu di gereja. 那么，当这些非常让人烦恼的事情久久都没有解决的时候， Ketika hal yang membuat manusia begitu penat dan bersusah hati di dalam jangka waktu yang lama tidak berlalu, 我们是否像哈拿一样，将我们的愁苦、将我们的重担去带到上帝的面前？ apakah kita dapat seperti Hana? Kita bawa semuanya itu kepada Tuhan. 我们是否相信在神没有难成的事呢？ Apakah kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil? 我们是否相信无论何时，上帝他都不会不顾我们呢？ Apakah kita percaya Tuhan pasti akan menjaga kita setiap saat? 所以弟兄姐妹们，很多的时候，我们不要把我们面前的环境给它放大化。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita jangan terbiasa membesarkan sebuah masalah 然后使我们自己忧愁、惧怕和忧虑。 dan membuat kita menjadi begitu khawatir dan takut. 那么接下来，如果在这样的处境当中，接下来我们就会向上帝发怨言， Jika demikian, di dalam kondisi seperti itu, maka kita akan menyalahkan Tuhan saja. 我们会向上帝生气，问他为什么不顾我们这些他所爱的人。 Yang kita lakukan mungkin marah kepada Tuhan dan bertanya, mengapa engkau tidak memperdulikan umat yang kau kasihi? 弟兄姐妹们，圣经告诉我们说， Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Alkitab memberitahu kita, 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？ siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? 是患难吗？是困苦吗？ Apakah itu penderitaan, kesesakan, atau penganiayaan? 是逼迫吗？是饥饿吗？ Ataukah kelaparan? 是赤身露体？是危险？是刀剑吗？ Ataukah ketelanjangan? Ataukah bahaya? Atau pedang? 最后给我们的答案是都不是，没有什么能使我们与上帝隔绝的。 Jawabannya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. 所以主所爱的弟兄姐妹们，我们若专心的爱神，去仰望他， Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika kita berfokus hati, berpusat hati untuk mencintai Tuhan, berharap pada Tuhan, 神就搭救帮助我们。 Tuhan pasti akan menolong kita. 我们专心的去相信他，去求告他， Kita fokus, berpusat, memohon kepada Tuhan, berdoa kepadanya. 上帝就应允我们。 Tuhan pasti akan menjawab. 我们在急难当中的时候， Di dalam mungkin kita mengalami kesesakan, 圣经告诉我们说，神他就与我们同在。 Tuhan, Alkitab memberitahu kita Tuhan beserta dengan kita. 所以我们不要为一时的愁苦一时的环境，就向神去发怨言。 Jadi janganlah karena kesulitan yang sementara saja kita menyalahkan Tuhan. 因为当我们埋怨神的时候， Karena ketika kita menyalahkan Tuhan, 随之而来的就是我们对上帝的信心被摇动， yang datang adalah iman kita digoyangkan. 然后我们就渐渐的远离神。 Akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. 那么，如果哈拿在比尼拿嘲讽他的时候， Dan ketika Hana mungkin dia diejek, dihina oleh Penina, 他没有全心的去仰望神的话， jika dia tidak berharap kepada Tuhan sepenuhnya, 他没有把一切都交给上帝的话， Hana tidak menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, 如果他没有对上帝有坚定的信心的话， jika Hana tidak memiliki iman yang pasti kuat kepada Tuhan, 他就不会在祷告之后去吃饭的时候脸上就没有愁容了。 maka kita tidak akan melihat Hana akan dapat setelah berdoa dia tidak muram lagi dan dia pergi makan. 因为我们知道，当我们心里难过、愁烦、痛苦的时候，我们是没有办法去遮盖的。 Karena kita tahu ketika mungkin hati kita begitu sulit, begitu sedih, kita tidak dapat menutupinya. 因着哈拿坚定的信心，我们看到他蒙上帝的祝福。 Tetapi karena Hana imannya begitu kuat, kita melihat dia memperoleh berkat daripada Tuhan. 正如希伯来书11章6节告诉我们说， Seperti di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan kepada kita, 说人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，
且信他赏赐那寻求他的人。 Ibrani 11 ayat 6 mengatakan kepada kita, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 就好像奥古斯丁的母亲，她为了她的儿子能够悔改，能够信主。 Seperti ibu dari tokoh besar Agustin, dia berharap sekali bahwa anaknya bisa bertobat percaya kepada Tuhan. 她多次的去劝勉奥古斯丁要来到神的面前，不要去做那些不好的事情。 Banyak sekali ibu Agustin ini membujuk anaknya untuk tidak melakukan hal yang tidak baik lagi, tapi berpalinglah kepada Allah. 但是她并没有听她母亲的话， Tetapi Agustin tidak mendengarkan perkataan ibunya. 所以奥古斯丁的母亲在几十年的时间，她都专心的、不断的去向上帝祷告、去祈求， Jadi di dalam waktu puluhan tahun ibu Agustin berdoa untuknya. 因为她相信上帝一定会有他自己的旨意和时间来成就。 Karena ibu Agustin percaya Tuhan pasti memiliki cara dan waktu yang tepat sesuai dengan kehendaknya. 那么终于有一天呢，奥古斯丁在上帝的面前彻底的去悔改，彻底的去在上帝的面前认罪。 Pada satu hari Agustin benar-benar bertobat di hadapan Tuhan, dia mengaku segala dosanya. 他承认自己是个罪人，他也愿意接受耶稣基督做他的救主。 Agustin mengaku bahwa dia adalah seorang yang berdosa dan dia bersedia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. 我们也看到上帝也使用他成为对基督教影响深远的一个神学 Kita 家。 juga melihat bagaimana Bapak Agustin membawakan pengaruh yang besar terhadap kekristenan di dunia. 所以呢，我们可以看到这离不开他那个有信心的母亲坚持的为他祷告和给他做的榜样。 Kita melihat bahwa hal ini tidak terlepas dari doa seorang ibu, doa ibu Agustin dan juga teladan yang ibunya berikan kepada Agustin. 同样的，弟兄姐妹们， Sama halnya, 同样的每一个上帝所赐福的母亲， setiap ibu-ibu yang sudah Tuhan berkati, 当我们自己在神的话语中很渴望、很追求的时候， ketika kita sendiri rindu terhadap firman Tuhan, 当我们自己有固定的时间去向神祷告的时候， ketika kita sebagai seorang ibu memiliki satu waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan, 当我们每一次参加崇拜、听道的时候，都早早的预备自己，存敬畏的心去敬拜神的时候， ketika kita datang beribadah, kita sudah pagi-pagi sekali kita siapkan segala sesuatunya untuk datang menghadap kepada Tuhan. 当我们看到教会的需要，为这个教会去奉献财物、奉献我们自己的才干的时候， Ketika kita melihat gereja mungkin membutuhkan sesuatu talenta ataupun uang dan kita persembahkan itu, 当我们面对任何的环境艰难都没有埋怨，坚定仰望神的时候， ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak menyalahkan Tuhan, 这些都流露出了我们对上帝那坚定不移的信心。 semua ini menunjukkan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. 因为我们相信神，所以无论是环境，无论是任何的问题，都不能够影响我们。 Karena kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka kondisi apapun, kesulitan apapun tidak mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. 因为我们相信神，我们就会把凡事都交在上帝的手中，因为我们知道他必定看顾我们。 Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan dengan kepercayaan Tuhan pasti akan memelihara kita. 这样有坚定信心、仰望神的行为，他也会同样的影响我们的子女， Sikap penuh iman ini pasti akan mempengaruhi anak-anak kita 也会影响他们的人生，成为他们所效法的榜样。 dan mempengaruhi seluruh kehidupan anak-anak kita termasuk kerohanian mereka. 因为我们都知道，父母才是一个人他的第一任的老师。 Karena kita tahu bagi anak-anak, orang tualah guru pertama mereka. 一言一行都影响着子女对信仰的认知和理解。 Apa yang diucapkan orang tua, apa yang dilakukan orang tua, semua memberikan pengaruh kepada setiap anak. 也会影响着他们行事为人和对生活的态度。 Dan bisa mempengaruhi mereka bagaimana mereka meresponi kehidupan mereka kelak. 所以盼望我们每个父母都能有一个坚定的信心， Jadi saya berharap setiap orang tua memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. 以这样坚定的信心在家庭当中去教导、去引导自己的子女。 Di dalam iman yang teguh ini, di dalam satu keluarga kita menjadi teladan dan memimpin anak-anak kita kepada Tuhan. 成为一个榜样。 Menjadi sebuah teladan yang baik.
接下来我们还要看成为榜样，还要怎么样呢？还要有敬畏神的行为。 Bagaimana kita dapat menjadi teladan? Kita lihat poin yang kedua, yaitu kita memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. 我们不仅要坚定的信靠神，我们还要有敬畏神的行为。 Kita bukan hanya harus teguh berharap memiliki iman kepada Tuhan, tetapi di dalam tindakan kita juga harus menunjukkan itu. 那么按着当时的风俗习惯，孩子大概是2岁到4岁之间，他就才会断奶。 Di dalam adat istiadat masa itu, anak-anak biasanya umur 2 atau 3 tahun mereka baru disapih. 哈拿就把撒母耳送到示罗，让他在那里侍奉神。 Hana mengantarkan Samuel ke Silo untuk agar Samuel dapat melayani Tuhan di sana. 所以，一个刚3、4岁的孩子要离开母亲，是一定舍不得的。 Kita bisa melihat sesungguhnya bagi Hana mungkin tidak rela anak yang baru berusia 3-4 tahun sudah ditinggalkan di bait Allah. 但是哈拿却知道，他将儿子奉献给神是理所当然的。 Tetapi Hana tahu pasti bahwa apa yang dia lakukan ini memang seharusnya lah itu yang dia lakukan. 因为他知道这个孩子是上帝所赐的， Karena Hana tahu jelas anak ini diberikan Tuhan kepadanya. 所以他愿意将这个孩子的一生终身都归于耶和华。 Dan Hana juga ingin bahwa anak ini seumur hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. 所以我们看到哈拿对神的敬畏表现在他不仅许愿信靠神，他还去还愿。 Jadi kita melihat bagaimana tindakan nyata yang dilakukan Hana ketika dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. 他知道这是神的，那他要给神。 Hana tahu Samuel ini milik Tuhan, dia harus kembalikan kepada Tuhan. 可能在我们面临问题和环境的时候，弟兄姐妹们，我们也常常去呼求上帝。 Mungkin ketika kita mengalami satu kondisi kesulitan, kita sering memohon kepada Tuhan. 我们可能也会向上帝许愿，如果主啊，你帮助我们度过怎样的难关，我就如何的来去回应你的爱。 Tidak jarang mungkin kita juga berjanji kepada Tuhan, Tuhan jika Engkau menolong saya lepas dari kesulitan ini, maka saya akan begini, dan begini. 所以，当我们看到哈拿敬畏神的行动时，我们要思想的是， Jadi ketika kita melihat sikap Hana yang penuh dengan hati yang takut akan Tuhan ini, 我们以往对上帝所许的愿是否都去行了呢？ kita bercermin dari perbuatan Hana, apakah kita sudah melakukan memenuhi janji kita kepada Tuhan? 我们向上帝所承诺的，是否当我们情况有所转好，我们转身就忘记了呢？ Ketika kita dalam masa sulit, kita berjanji kepada Tuhan, jika Tuhan bebaskan, kita akan memberikan Tuhan sesuatu. Dan ketika situasi itu berubah, kita lupakan janji itu kepada Tuhan. 就像我们向神会说，我们要常常的去祷告，我们要天天的去读经。 Mungkin misalnya seperti kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan aku mau setiap hari berdoa, setiap hari membaca Alkitab. 可能我们向神说过，我们要做一个敬畏他的人。 Mungkin kita pernah berjanji kepada Tuhan, kita akan menjadi satu orang yang takut akan Tuhan. 可能当孩子一出生的时候，我们就许愿说：“主啊，我要按着你的旨意去教导这个孩子。” Mungkin ketika kita memiliki anak itu lahir dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengajari anak ini di dalam Engkau. 可能当我们凡事都顺利的时候，我们会向上帝说：“主啊，我感谢你，我要积极的去、乐意的去崇拜、去敬拜你。” Atau mungkin ketika hidup kita begitu lancar, kita berjanji, aduh Tuhan aku mau dengan setia beribadah kepadamu. 可能上帝在帮助我们的时候，我们很受感动，我们向上帝说：“我也愿意去帮助那些有需要的别人。” Ketika kita melihat bahwa Tuhan begitu menolong kita dan mungkin kita juga berjanji, Tuhan aku juga mau menolong orang-orang di sekitar saya. 相信我们在听到的时候，或是在经历一些事情的时候， Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau ketika kita mengalami sesuatu, 我们多多少少都有向上帝承诺过，都有向上帝说应许过一些事情。 sedikit banyak kita pasti pernah menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. 但是主所爱的弟兄姐妹们，我们有没有按照我们所说的我们去做呢？ Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apakah kita sudah memenuhi janji kita itu kepada Tuhan? 我们有没有行出这样敬畏神的生活呢？ Apakah kita menghidupi satu kehidupan dengan hati yang penuh takut akan Tuhan? 所以我们看哈拿，他敬畏神在什么样的地方呢？ Jadi kita melihat Hana memiliki satu hati yang takut akan Tuhan dalam aspek apa saja. 即使他舍不得， Walaupun mungkin sebagai ibu dia tidak rela. 即使他只有撒母耳这样一个孩子， Walaupun dia cuma memiliki Samuel saja saat itu.
但她还是对她的丈夫以利加拿说 Tetapi Hana tetap berkata kepada suaminya Elkana,：“ 等孩子断了奶，我就带他去到耶和华那里，然后永远让他住在那里。” ketika anak ini cerai susu, maka aku akan mengantarkan dia dan dia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. 弟兄姐妹们，我们看哈拿是一位怎样的妇人？ Kita melihat Hana ini seorang ibu yang bagaimana. 她是一个非常柔弱的，甚至在受到别人欺负的时候只会哭的这样的一个妇人。 Kita melihat mungkin Hana adalah seorang ibu yang lemah, ketika diejek oleh orang lain, dia hanya bisa menangis saja. 她被别人讥笑和被别人讲的时候，她甚至都不会与人相争的这样的一个妇人。 Ketika Hana diejek ataupun dihina, dia tidak akan dengan caranya sendiri membalas kepada orang itu. 但是她在敬畏神的这件事上， Tetapi di dalam hati yang takut akan Tuhan, 却显示出了常人没有的勇气和力量。 Hana memperlihatkan kepada kita dia memiliki satu keberanian yang mungkin orang lain tidak miliki. 我们一定知道，这样的勇气和力量不是来自于她自己， Kita tahu bahwa kekuatan yang Hana punyai dan keberanian yang Hana punyai itu bukan datang dari dirinya sendiri, 而是来自她对神的信心， tetapi datang dari imannya kepada Tuhan, 来自于她向上帝的祷告。 datang dari kehidupan doanya bersama dengan Tuhan. 这样的勇气和力量是来自上帝的应许， Keberanian dan kekuatan yang Hana miliki pada saat itu datang daripada janji Tuhan. 因为她相信顺服上帝的旨意是不会出错的。 Karena Hana percaya ketika kita ikut kepada kehendak Tuhan itu tidak ada yang salah. 所以弟兄姐妹们，对于我们的将来或是我们子女的将来，我们都无需担忧。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seharusnya setiap orang percaya tidak lagi khawatir tentang masa depannya atau masa depan anak-anaknya. 只要我们爱神，我们敬畏神， Asalkan kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan, 我们凭信心来到上帝的面前去依靠他。 dengan iman kita datang berharap kepada Tuhan. 我们做好我们该做的事情，然后完全的交在上帝的手中。 Kita lakukan hal yang seharusnya kita lakukan dan sisanya kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. 上帝总会带领着我们走好前面的路程。 Tuhan pasti akan memimpin kita berjalan di depan. 就像哈拿，他做出了这样敬畏神的一个决定， Seperti Hana dengan hati yang takut akan Tuhan, dia membuat satu keputusan ini. 也是基于亚伯拉罕献以撒的这样的一个信心。 Kita melihat sama halnya mungkin ketika Abraham mempersembahkan Ishak. 虽然他的奉献不像亚伯拉罕一样把以撒带到山上放在祭坛上， Mungkin apa yang dilakukan Hana tidak sama seperti yang dilakukan Abraham, membawa anaknya ke atas gunung dan mau mempersembahkannya. 但是两者之间却是有共同之处的， Tetapi dua orang ini memiliki persamaan, 就是敬畏神，凡事相信倚靠上帝。 yaitu mereka sama-sama memiliki hati yang takut akan Tuhan dan di dalam segala hal mereka bersandar kepada Tuhan. 虽然处境不相同， Walaupun kondisi berbeda, 虽然经历的不相同， walaupun pengalaman mereka berbeda, 但是最终他们的选择是一样的， tetapi pilihan mereka pada akhirnya sama, 就是存敬畏的心，顺服上帝的旨意。 yaitu dengan hati yang takut akan Tuhan mereka memilih taat kepada Tuhan. 所以，当亚伯拉罕有敬畏神的行动时， Jadi ketika Abraham memiliki satu tindakan bahwa dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, 耶和华所赐的福分还有得胜都是属于他的。 nah berkat yang Tuhan berikan kepada dia itu begitu berlimpah. 上帝所赐的福气也都怎么样？也都到了他的子孙后代。 Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu pun sampai kepada anak cucunya. 上帝也赐福那些与他们同样有信心敬畏神的人。 Tuhan memberkati setiap orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. 因此，我们看到哈拿也同样得到了这样的福气。 Jadi kita melihat Hana sama halnya dia mendapatkan berkat yang demikian. 撒母耳记上2章21节就说 Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 21 mengatakan kepada kita, 说耶和华眷顾哈拿，她就怀孕，生了3个儿子，2个女儿。 di sana dicatat bahwa dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. 这就是上帝赐给那些敬畏他、愿意遵行他话语之人的福气。 Ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap mereka yang memiliki iman di dalam Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. 不仅他自己蒙福， Bukan hanya Hana sendiri yang memperoleh berkat itu, 子孙后代都跟着蒙福。 anak-anak dan cucu juga sama memperolehnya. 所以说，亲爱的姐妹们， Jadi ibu-ibu sekalian,
每一个做母亲的， Setiap orang yang telah menjadi ibu, 我们相信我们在希望自己好的时候，我们更希望自己的孩子比自己过得还要好。 kita ingin sekali bahwa ketika kita menjalani kehidupan yang baik, anak-anak kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari kita. 所以我们要如何去做呢？ Apa yang harus kita lakukan? 是给他们留很多很多的财产，让他们怎么样以后的生活无忧吗？ Apakah kita meninggalkan harta yang begitu banyak agar kehidupan mereka nantinya tidak khawatir lagi? 因为这个世界有太多的变化， Karena dunia ini berkembang, berubah terlalu banyak dan terlalu cepat. 我们不知道今后到底会出现什么样的状况， Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. 所以让我们一同来敬畏上帝， Jadi biarlah yang kita ajarkan itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. 在凡事上存敬畏的心，活出敬畏神的行为。 Di dalam segala hal, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita dapat meresponnya dengan hati yang takut akan Tuhan. 因为敬畏神，不仅我们自己蒙福，神的祝福也会赐给我们的子孙后代。 Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, berkat itu tidak sampai kepada kita saja, tetapi sampai kepada anak cucu kita. 因为没有什么比上帝看顾保守一生更好的祝福了。 Karena tidak ada berkat yang paling penting lagi selain daripada penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam seumur hidup kita. 那么最后呢，母亲作为榜样还要怎样呢？ Bagian terakhir kita melihat bagaimana seorang ibu dapat menjadi teladan. 要按着真道来教养。 Ibu-ibu harus mengajar anak-anak di dalam kebenaran. 第2章18节说：“那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前。” Pasal 2 ayat 18 dikatakan, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. 所以我们也要将自己的子女带到上帝的面前，这是很重要，这是最重要的。 Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting kita sebagai orang tua, kita harus membawa anak-anak kita kepada Tuhan. 那么一个按着真道来教养子女的父母， Orang tua yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan mengajari anak-anaknya, 要在心灵上给子女供应， mereka memberikan kontribusi di dalam kerohanian anak-anaknya. 关心他们属灵的需求。 Kita memperdulikan juga kebutuhan rohani anak-anak kita. 在小的时候呢，把他们带到教会认识神， Dari kecil kita bawa mereka ke gereja agar mereka kenal Tuhan. 常常用神的话语来浇灌他们， Dengan firman Tuhan sering untuk mengajar mereka. 让他们从小就活在上帝的话语当中。 Biarlah dari kecil anak-anak sudah hidup di dalam firman Tuhan. 我们去关心子女的属灵需求， Kita peduli memperhatikan kerohanian anak-anak kita. 他们也知道自己就需要祷告， Mereka tahu mereka perlu berdoa. 知道他们在崇拜的时候需要有敬畏的心， Mereka tahu ketika ibadah mereka harus memiliki hati yang takut akan 知 Tuhan. 道什么是上帝喜悦的，什么是上帝不喜悦的， Anak-anak juga tahu apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai. 也知道用上帝的话语来约束自己的行为。 Dan anak-anak juga tahu bagaimana mereka harus melakukan segala sesuatu di dalam konteks firman Tuhan sebagai standar mereka. 即便是说子女长大了，他们也有自己的家庭了， Mungkin kita katakan, oh anak kita sudah besar, mereka punya keluarga sendiri. 作为母亲，作为父母，仍然是可以给孩子们做榜样，仍然是可以关心他们属灵的状况。 Sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, kita tetap bisa memperdulikan akan kerohanian mereka. 这是不受年龄的限制的， Ini tidak dibatasi oleh umur. 因为无论到什么时候，母亲就是母亲，孩子就是孩子， Karena sampai kapanpun seorang ibu adalah ibu dan seorang anak adalah anak. 所以要对自己的子女负责任。 Jadi kita harus tanggung jawab kepada anak-anak kita. 除了要有心灵的供应呢，也要关注品行的归正。 Selain kita peduli kepada kerohanian mereka, kita juga harus peduli terhadap reformasi karakter mereka. 我们看到在撒母耳之前有以利的2个儿子，他也是在圣殿当中的。 Kita lihat sebelum Samuel tiba di Bait Allah, ada anak Imam Eli, 2 orang di sana. 在圣经当中，我们看到他们所做的不讨神的喜悦 Di，dalam Alkitab kita melihat bahwa yang dilakukan anak-anak Eli ini tidak berkenan kepada Tuhan. 他们藐视耶和华的祭物， Mereka menganggap remeh persembahan kepada Tuhan. 这是作为孩子他们的行为不好的行为。 Ini kita melihat bagaimana mereka menjadi seorang anak, mereka memiliki tindakan yang tidak baik. 而以利身为父亲， Dan apa yang dilakukan Eli sebagai seorang ayah?
他却没有给孩子的品行，没有来规正他们。 Kita lihat bahwa Eli tidak menegur mereka atau memperbaiki kesalahan mereka. 他放任他们那样去做， Eli biarkan anak-anaknya melakukan hal itu. 做了很多得罪神的事情。 Melakukan banyak sekali hal yang melukai hati Tuhan. 所以在撒母耳记上3章13节，神说 Di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 13, 神说：“我曾告诉他，必永远降罚于他的家，因他知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。 sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka.” ”这话是神对以利说的。 Perkataan ini dikatakan Tuhan kepada Imam Eli. 因为身为父母，当子女有不合神心意的行为或做错事情的时候， Sebagai orang tua, ketika kita melihat anak-anak kita melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, 在神看来，应该父母做的是要给予提醒、劝诫和警告， seharusnya yang Tuhan inginkan ketika kita menjadi orang tua, kita mengingatkan anak-anak kita. 使其能够改正。 Kita memberitahu mereka agar mereka dapat berubah. 那么，这是作为父母一个要尽的一个责任。 Ini satu tanggung jawab orang tua terhadap anak. 我们看，正如哈拿，她虽然把孩子送到了圣殿当中， Kita lihat Hana walaupun dia mengantarkan Samuel ke bait 但是 Allah 但 melayani, 是她仍然在尽自己的责任。 tetapi dia tetap melakukan kewajibannya. 2章19节那里说到，她母亲每年为她做一件小外袍，同着丈夫上来献年祭的时候带来给她。 Pasal 2 ayat 19 dikatakan setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. 那么，当她将这个小外袍给撒母耳的时候， Ketika Hana memberikan jubah kecil ini kepada Samuel, 相信也伴随着她对儿子的嘱咐和劝勉， percaya bahwa dengan jubah ini diberikan, Hana juga menyertakan doa itu. 就好像我在读书的时候，我爸爸妈妈来看我， Sama halnya ketika saya sedang sekolah, papa mama datang melihat saya, 他们会给我带很多吃的东西呀、用的东西， orang tua saya akan membawa begitu banyak makanan dan barang-barang yang saya perlukan. 但是他们不会说给了你，好了，你拿走吧，你可以回去了。 Mereka tidak katakan bahwa ini yang kamu perlu, pulanglah, pergi. 他一定会再三的去嘱咐我， Orang tua saya akan berpesan berulang-ulang kali pada saya. 你要好好学习呀， Kamu harus belajar yang baik ya. 你要听老师的话呀， Kamu harus dengarkan apa kata gurumu ya. 不要与同学发生什么争吵呀， Jangan bertengkar dengan teman-teman sekolahmu ya. 会叮嘱我很多很多的东西。 Orang tua saya akan menasehati saya begitu banyak dan berpesan begitu banyak. 所以相信撒母耳的母亲呢，哈拿再去给他送衣服的时候，绝不会说单单给了衣服就走的。 Saya percaya ketika Hana memberikan jubah kecil itu kepada Samuel, dia tidak memberikan dan langsung pergi. 因为他敬畏神，因为他对神有坚定的信心。 Karena Hana adalah seorang ibu yang imannya teguh di dalam Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. 所以他一定也会嘱咐劝勉撒母耳去敬畏神，去活出合神心意的样 Saya 子。 percaya Hana pasti akan menasehati Samuel agar dia hidup takut akan Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. 所以主所亲爱的弟兄姐妹们，我们是否以我们的言传身教去教导子女的行事为人呢？ Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebagai orang tua apakah kita sudah menasehati anak-anak kita? 我们是否常常用神的话去嘱咐、去劝勉他们呢？ Apakah kita sering menggunakan firman Tuhan mengajari anak-anak kita, menasehati anak-anak kita? 父母对子女的提醒和劝勉，不仅是在他小的时候， Apa yang diingatkan oleh orang tua, yang dikoreksi oleh orang tua kepada anak-anaknya bukan dilakukan pada saat mereka kecil saja. 不仅是在他读书没有成家的时候， Bukan hanya dilakukan ketika mereka belum berkeluarga. 即便他们已经有了自己的家庭、自己的孩子，如果做错了事情， Ketika anak-anak kita sudah berkeluarga dan mereka melakukan kesalahan, 如果我们身为父母的看到他们做的事情不合神的心意， dan kita sebagai orang tua kita melihat anak kita telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, 都有责任去劝勉，都有责任去规正他们的行为。 sebagai orang tua kita ada tanggung jawab untuk memberitahu mereka, menasehati mereka. 正如今天的经文让我们看到的， Seperti firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, 作为父母，我们要有一个坚定的信心。
Menjadi orang tua kita harus memiliki iman yang teguh. 无论面对怎样的环境，都要坚定的去仰望依靠神。 Kesulitan apapun yang kita alami, kita harus dengan teguh berpegang dan berharap kepada Tuhan. 同时，我们还需要有敬畏神的行为， Dan juga kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. 用自身的榜样去教导、去引导孩子。 Dengan seluruh kehidupan kita, kita memberikan teladan dan mengajari anak-anak kita. 因为知道我们的榜样，我们的一言一行会影响到孩子的人生。 Karena kita tahu jelas teladan yang kita lakukan bisa mempengaruhi kehidupan anak kita seumur hidup mereka. 我们要自己敬畏神， Kita diri sendiri dulu harus takut akan Tuhan. 我们要带领自己的子女敬畏神， Baru kita dapat membawa anak-anak kita memiliki hati yang takut akan 因为 Tuhan. 我们不但愿意自己蒙福，更愿意上帝赐福我们的子孙后代。 Karena tentu kita tidak berharap diri sendiri kita saja yang memperoleh berkat itu, tetapi anak dan cucu kita juga harus memperolehnya. 所以使他们无论在品行上，无论在心灵上，都能按着上帝的旨意被塑造。 Jadi kita berharap anak-anak kita dapat dibentuk di dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. 正如圣经上所告诉我们的，就是到老了也不偏离。 Seperti yang Alkitab katakan bahwa mereka tidak akan menyimpang dari jalan mereka sampai mereka tua nanti. 所以这是身为母亲、身为父亲，我们在一个家庭当中对子女当有的一个影响和榜样。 Jadi ini adalah satu teladan, satu pengaruh yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita ketika kita berperan sebagai ibu atau sebagai ayah. 我们一同来祷告， Kita bersama-sama berdoa. 天父，我们来到你的面前， Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. 我们知道母亲是你所赐给在这个世界上每一个人最好的一个港湾。 Tuhan, kami tahu status sebagai seorang ibu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan yang begitu indah. 我们开心的时候，我们难过的时候，我们失败的时候，我们成功的时候，都可以再去跟母亲分享。 Ketika kami sedih, ketika kami senang, ketika kami sukses, ketika kami gagal, kami dapat membagikan seluruh perasaan itu kepada ibu kami. 母亲也是一个无论我们怎么样成功与否，她都不会嫌弃我们的人。 Ibu juga adalah seorang yang walaupun kami tidak sukses, mereka tidak akan menghina kami. 主，我们感谢你在属灵的里面，你给了我们安慰。 Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam kerohanian ini. 在生活当中，在这个世界上，你赐给了我们母亲，使我们能够去学习。 Di dalam kehidupan dunia ini Tuhan memberikan kami seorang ibu dan kami boleh meneladaninya. 使我们在母爱的上面可以感受到上帝你的爱， Sehingga di dalam kasih ibu kami dapat merasakan kasih Tuhan. 也求你看顾保守每个做母亲的， Tuhan, Engkau lindungi dan berkatilah setiap ibu-ibu. 都有一个坚定的信心， Agar setiap ibu-ibu memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. 都有一个敬畏神的行为， Memiliki hati yang takut akan Tuhan. 都能够按照你的真理去带领、去引导孩子， Dan setiap ibu dapat membawa mengajari anak-anak mereka berdasarkan firman Tuhan. 使全家都蒙你的赐福。 Agar seluruh keluarga memperoleh berkat daripada Tuhan. 主，感谢你带领着我们今天的时间， Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami. 把一家的时间交在你的手中， Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. 带领我们垂听我们在你面前的祷告， Pimpin dan dengarlah doa kami. 奉耶稣基督的名 Di 祈 dalam 求 nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin.